Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farahani Zainati binti Zainul Akmal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jasmine Andriana binti Muhammad Junaidi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syasha Nabilah binti Syuhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nofara Diana binti Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muaz Rizan bin Mus. Pada hari ini, kami akan membincangkan topik berkaitan cabaran fitnah cyber di Malaysia. Secara umumnya, sudah pasti ramai warga Malaysia dan semua manusia yang wujud di muka bumi ini kenal atau sudah biasa mendengar perkataan yang dipanggil fitnah. Secara umum, semua orang tahu yang fitnah merupakan satu perkara atau perbuatan yang berdosa dan salah. Fitnah dalam kata yang lain dijelaskan sebagai satu tuduhan yang dikenal oleh seseorang tanpa mempunyai bukti asas yang kukuh. Fitnah juga boleh dijelaskan sebagai satu penipuan yang bertujuan bagi memburukkan seseorang atau menjatuhkan reputasi maruah seseorang. Fitnah selalunya berlaku melalui percakapan dan komunikasi di antara dua orang kemudian disebarkan kepada orang. Seseorang akan menyebarkan kabar angin kepada seseorang lain, terutama cerita atau kabar angin yang tidak betul. Kemudian akan menjadi fitnah. Namun, dengan perubahan dan kemajuan teknologi yang semakin maju di mana kemajuan ini wujud bertujuan untuk memberikan kebaikan dan faedah kepada pengguna, kini sudah menjadi medan yang menyampaikan fitnah. Tidak dinafikan dengan kemunculan teknologi baru, ini sudah pasti fitnah juga akan memberikan kesan kepada kemunculan fitnah cyber. Dalam kata lain, kini fitnah boleh disebarkan melalui media sosial dan internet had dan terkawal dan menyebabkan lagi ramai warga Malaysia dan masyarakat tertipu dan terpengaruh dengan fitnah. Seperti yang dijelaskan di bahagian yang awal, fitnah telah mengambil bentuk baharu dalam penyebaran dan perkara ini amat dibimbangkan kerana mampu membawa kepada pelbagai masalah dan juga kesan. Sudah pastinya, penyebaran fitnah cyber akan membawa kepada isu-isu yang akan muncul kelak. Contohnya seperti isu berita palsu, isu skamer dan akhir sekali, isu tipu daya gambar yang mula muncul melalui media sosial. Fitnah-fitnah ini juga berpunca daripada pelbagai faktor utama yang berlaku, seperti individu yang mementingkan kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan kemaslahatannya kepada diri dan juga pihak lain. Hal ini berlaku kerana sikap individu yang tidak menapis isi kandungan maklumat sebelum menyebarkannya dan tidak bertanggungjawab untuk menilai dahulu sama ada berita itu sahih maupun tidak. Malah, bukan individu sahaja yang boleh menjadi punca penyebaran fitnah. Kealpaan ibu bapa juga mendorong kepada perbuatan fitnah. Tidak dinafikan bahawa terdapat segelintir keluarga maupun ibu bapa yang tidak memantau aktiviti anak mereka semasa menggunakan internet dan juga media sosial. Secara tidak langsung, ia mampu mendorong anak-anak untuk terlibat sama dalam jenayah cyber. Perkara ini perlu dipandang serius kerana sikap ibu bapa yang tidak peka terhadap aktiviti anak-anak di ruangan media sosial akan mendatangkan kemudaratan kepada keluarga. Selain itu, masyarakat juga boleh menjadi penyumbang kepada punca dan masalah fitnah cyber. Hal ini berikutan kerana masyarakat yang tidak mempunyai kesedaran sivik dalam menggunakan media sosial dan juga internet. Pihak yang suka menyebarkan fitnah hanya akan menyebabkan kesan buruk kepada masyarakat lain. Hal ini kerana mereka berasa senamat kerana beranggapan bahawa perbuatan sedemikian sukar dihidu oleh pihak berkuasa. Namun, perkara itu tidaklah benar untuknya. Selain itu, faktor penguasaan undang-undang yang lemah juga menjadi punca penyebaran fitnah. Tidak dinafikan, pihak berkuasa tidak terdaya untuk menapis media-media sosial kerana penggunaannya yang telah meluas di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana identiti mereka boleh dipalsukan dan sentiasa berubah-ubah. Kesimpulannya, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan bagi mengatasi masalah tersebut. Sudah pasti setiap perbuatan ataupun tindakan akan memberikan kesan terhadap sesuatu sama ada yang baik ataupun buruk. Ini termasuklah dengan pembuatan fitnah.
Namun, fitnah bukan sahaja memberikan kita dosa, malah kesan yang buruk terhadap diri kita dan kepada kehidupan secara seluruhnya. Kepada individu yang difitnah, sudah pasti ia akan menjejaskan nama baik dan reputasi individu tersebut, dan juga perkara ini boleh membawa hingga tahap di mana masyarakat akan memandang hina dan memandang serong terhadap individu tersebut. Jika perkara ini tidak dibendung, dia akan mampu memberikan kesan terhadap mental dan emosi individu tersebut, malah mendorong mangsa melakukan perkara yang tidak dapat dibayangkan seperti membunuh diri ataupun melakukan pembunuhan. Dan individu yang bertanggungjawab dalam penebaran fitnah juga tidak akan terlepas daripada kesan ini, seperti hilang kepercayaan daripada mata masyarakat, tidak diterima atau disisihkan oleh masyarakat kerana telah melakukan fitnah dan penipuan. Namun kesan fitnah tidak terhenti di situ saja. Dia juga boleh menjejaskan hubungan dan institusi keluarga. Sebagai contoh, disebabkan fitnah, hubungan keharmonian kekeluargaan terjejas dan berlaku salah faham dalam keluarga sehingga berlaku pergaduhan antara satu sama lain dalam keluarga. Fitnah juga boleh merosakkan hubungan rumah tangga suami isteri sehingga berlaku perceraian dan pergaduhan yang boleh juga memberikan kesan yang buruk terhadap anak-anak. Melalui perceraian tersebutlah terbajikan anak-anak akan mula ditolak terkiri dan tekanan kerana kedua-dua pihak suami isteri tidak lagi mahu ingin menjaga anak-anak mereka. Kasih sayang berubah menjadi kepada benci, dan perkara ini juga boleh menyebabkan pendidikan anak-anak tidak diberikan dan menyebabkan mereka tidak dapat pendidikan sepatutnya. Justru ini memberikan kesan sangat dalam terhadap keluarga, terutamanya kepada kanak-kanak, kerana ini akan menyebabkan masa depan mereka tidak cerah. Terhadap masyarakat pula, fitnah boleh membuat masyarakat tidak lagi hormat menghormati antara satu sama lain disebabkan fitnah dan terpengaruh dengan berita yang berunsurkan kebencian dan kemarahan yang mendorong kepada pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, perkara akan menjadi lebih buruk lagi apabila fitnah mula menentu topik yang berkaitan dengan kaum dan bangsa atau mana-mana isu yang sensitif. Juga boleh mencetuskan masalah perkauman yang boleh merosakkan dinding perpaduan yang lama ditubuhkan oleh generasi yang sebelum ini. Justru, fitnah juga boleh merosakkan dan menghancurkan hubungan dan perpaduan serta keharmonian negara kita yang damai ini. Kita boleh menilai dan melihat yang fitnah hanya mencetuskan masalah dan menimbulkan lagi pergaduhan dan kemarahan antara satu sama lain yang membawa kepada masalah yang lebih buruk, terutamanya terhadap keharmonian dan kedamaian negara kita ini. Fitnah juga akan beri kesan kepada negara apabila pihak kuasa tidak berjaya dalam menawal penebaran fitnah dan berita palsu. Dia akan memberikan kesan sangat besar terhadap negara kita. Antara kesannya, penebaran fitnah atau berita palsu akan tersebar secara luas tanpa henti, menyebabkan lagi ramai orang mudah terpengaruh dan terpercaya dengan berita palsu dan fitnah tersebut. Perkara ini akan menyebabkan berita palsu dan fitnah menguasai dan bermahajaran di media sosial dan internet, yang mana menyebabkan penebaran fitnah dan berita palsu yang tidak terkawal akan mula menyebabkan ramai orang suka menerima berita yang sebenar dan menyebabkan ramai orang suka membezakan yang mana betul dan yang mana palsu. Dan disebabkan penyebaran berita palsu dan fitnah yang tidak terkawal ni akan menimbulkan masalah dan salah faham di antara dua negara, terutamanya dengan negara jiran, dan perkara ini akan menyebabkan keharmonian dan kedamaian negara terjejas serta menyebabkan imej negara juga tercalar. Ajaran dan pegangan agama juga tidak terlepas daripada menerima kesan yang sama daripada perkara fitnah tersebut. Melalui perbuatan fitnah lah muncul berbagai perkara yang memburuk-burukkan agama. Sebagai contoh, dengan berlakunya penebaran fitnah yang berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan pasal agama, sudah pasti ramai orang akan terpengaruh dengan fitnah tersebut kerana menggunakan di atas nama demi agama, walaupun perkara yang sebenarnya di sebaliknya. Disebabkan perkara ini juga boleh menyebabkan masyarakat lain salah faham terhadap agama kita. Melalui perkara fitnah lah muncul berbagai cerita yang mana merosakkan atau
menentarkan cerita dan ajaran agama sehingga berlakunya salah faham dalam alih-alih ulama yang bercetuskan ajaran yang tidak betul. Malah melalui fitnah juga terlahirnya perasaan ragu terhadap agama dan ajaran. Hal ini disebabkan percaya akan perkara lain yang bertentangan dengan ajaran agama dan terpengaruh fitnah yang mana boleh menggoyangkan pegangan agama seseorang itu. Malah fitnah juga boleh melahirkan ahli munafik dalam kalangan ahli ulama dan membawa kepada jalan yang terpesong daripada ajaran agama yang sebenar, dan akhirnya muncul sebuah ajaran sesat yang memberikan kesan terhadap kehidupan di dunia dan di akhirat kita. Namun, walaupun wujudnya fitnah dalam internet dan media sosial, masih ada lagi ruang dan peluang untuk kita mengatasi dan berjuang dalam mencegah serta menghalang kemunculan fitnah cyber ini. Antara salah satu cara yang paling mudah, iaitu kita mestilah dimulakan dengan individu secara terlebih dahulu. Antara perkara yang individu boleh lakukan adalah dengan mencari maklumat atau memastikan berita atau sesebuah akhbar tersebut itu betul dan mempunyai bukti yang kukuh. Seperti mencari atau meneroka dulu terlebih dahulu maklumat tersebut bagi memastikan diri sendiri tidak mudah terpengaruh dan terikut dengan fitnah tersebut. Perkara ini akan menjadikan individu tersebut lebih bertanggungjawab dan bersama dapat membantu mencegah fitnah cyber. Selain individu, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan dalam mengenangi masalah cyber yang giat berlaku ini. Ibu bapa boleh memulakan dengan mengelakkan penggunaan telefon pintar kepada kanak-kanak yang masih muda ataupun tidak matang bagi mengelakkan mereka daripada terjebak dengan masalah fitnah cyber ini. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan memantau telefon pintar anak mereka mengenai aplikasi apa yang mereka muat turun, apa yang dia unggahkan dan sebagainya. Seterusnya, bagi membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab, perlulah memberikan kesedaran sivik sejak daripada bangku sekolah lagi. Ini sebenarnya penting bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan bersedia dalam menghadapi dan mengatasi masalah fitnah cyber ini. Dengan adanya penggunaan dan pelajaran yang berkaitan dengan masalah fitnah, mereka boleh memahami apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak sepatutnya mereka lakukan mengenai masalah fitnah cyber inilah. Perkara ini diberikan dalam mata pelajaran seperti civic dan kewarganegaraan ataupun mungkin bahasa Melayu dan pendidikan Islam bagi mengajar kanak-kanak tentang fitnah cyber ini kerana masalah peredaran zaman yang semakin maju ke hadapan. Negara memainkan peranan yang penting kerana fitnah cyber tersebut akan memalukan negara kerana akan terwujudnya kesalahfahaman rakyat atau orang luar terhadap kita. Sebagai contoh, apabila seseorang mengunggah perkara yang memalukan melibatkan pemimpin kita dan tidak tahu akan kesahihan perkara berikut, rakyat akan ragu tentang sikap pemimpin dan orang luar mungkin tidak akan berminat untuk bekerjasama dengan kita kerana fitnah cyber yang berlaku tersebut. Demikian, pihak kerajaan seharusnya memainkan peranan dengan menguatkuasakan dan mewujudkan akta atau agensi bagi mengatasi masalah fitnah cyber yang berlaku secara berleluasa ini. Agensi yang diwujudkan untuk mengenai masalah fitnah cyber ini boleh menyekat mengenai fitnah cyber yang berlaku dan memastikan masalah ini dapat dikurangkan. Perkara ini sebenarnya perlu dititik beratkan sejak awal kerana pelbagai kesan baik yang akan berlaku jika mereka ingin yang akan berlaku jika perkara ini diketengahkan kerana melibatkan fitnah cyber ini. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian ini, kita mengetahui bahawa daripada kisah-kisah dan kabar angin boleh tercetusnya fitnah yang boleh tersebar daripada mulut ke mulut orang lain. Ianya akan memberikan kesan yang buruk kepada individu dan juga masyarakat. Fitnah cyber juga satu di antaranya. Perkara ini tidak dapat dielakkan lagi kerana zaman sekarang ianya mudah tersebar dan mudah mempengaruhi pengguna internet yang lain. Kita sewajarnya mengambil tindakan dalam mengatasi dan mencegah fitnah daripada berleluasa di internet maupun di media sosial. Kita seharusnya peka terhadap kisah yang diterima dan boleh mencegah daripada ianya terus berleluasa di internet. Jika kita tidak mencegah fitnah, ia akan memberikan kesan yang buruk dan ianya akan mendatangkan dosa kepada individu yang melakukan fitnah itu.
Sejerus itu, kita mestilah mengelakkan diri dari terus menjadi mangsa fitnah atau memfitnah kerana fitnah yang dilakukan akan memberikan kesan yang buruk sahaja. Selain itu, masalah fitnah ini perlu diatasi supaya kemakmuran di negara kita sebagai negara yang aman damai terus kekal dan perpaduan yang kuat di antara kaum yang berbeza. Demikian, mengatasi fitnah cyber secara nyata damai yang akan memberikan kesan dan impak yang positif kepada negara.